Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis ilmu pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjadikan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini dalam pelbagai cara, di pelbagai tempat, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami mohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakan kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasi diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih setinggi-tingginya saya ucapkan kepada penganjur program dakwah cyber pada hari ini, iaitu Exco Dakwah dan Kepimpinan Majlis Perwakilan Mahasiswa Kolej Pengajian Islam Johor ataupun MARSAH. Terima kasih di atas ruang, peluang dan amanah yang diberikan kepada saya untuk berkongsi tajuk. Dan pada hari ini saya memilih untuk bercakap tentang sekali menulis, tulislah yang baik-baik. Kalau kita lihat di sekeliling kita, terdapat pelbagai tulisan dalam pelbagai bentuk kewujudan. Buku, surat khabar, majalah, risalah, papan tanda dan sebagainya. Terdapat tulisan di sana-sini dalam media sosial, melalui WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, blog dan macam-macam lagi aplikasi secara cyber. Apa pun bahan yang ditulis, segala-galanya berkaitan dengan niat. Apa yang diniatkan akan mempengaruhi isi penulisan. Saya pernah menulis diary. Pada tahun-tahun 80-an, memang kebanyakan orang mempunyai diary. Jika tidak menulis pun, sekurang-kurangnya maklumat diri akan dituliskan dalamnya. Dan biasanya pada halaman pertama, 1 Januari, akan tertulis azam tahun baru. Senarai azam itu sama ada dilaksanakan atau tidak, itu adalah satu perkara yang lain. Saya menulis diary sejak saya berada dalam tahun pertama di UKM. Apa saja peristiwa penting sebagai seorang mahasiswa, saya catatkan di situ. Tujuannya bukan ingin berkongsi dengan sesiapa pun, tetapi diary itu umpama kawan karib yang kita anggap tidak akan membocorkan rahsia. Diary menjadi tempat curahan perasaan seperti sedih, bimbang, geram, kesal. Diary itu dijaga sebaik-baiknya, malah lebih tepat perkataan yang digunakan adalah diary itu disembunyikan dari dibaca oleh orang lain. Kerana pelbagai tanggapan akan timbul sekiranya diary itu dibaca ataupun dikongsikan dengan orang lain. Tidak heranlah jika kita mendengar diary menjadi bahan bukti kes di mahkamah untuk menyiasat kepribadian seseorang atau mengaitkan seseorang dengan kejadian jenayah. Saya masih menulis diary hingga ke hari ini. Ini adalah diary saya yang saya tulis 5 tahun yang lepas. Dan saya memang berniat untuk menulis yang baik-baik saja di dalam diary ini, iaitu perkara yang berkaitan dengan perancangan dan pencapaian pada apa yang saya rancangkan. Namun kini saya melihat hampir semua tempat dijadikan diary oleh orang yang terlalu gairah menulis. Di mana kalau pada masa saya, segala perkara yang saya rasakan terbuku di hati, saya tidak kongsikan dengan orang lain di laman yang terbuka. Tapi pada hari ini, segala yang terbuku itulah yang ditulis, diluahkan dan dikongsikan dengan orang lain. Sehingga kan menyentuh perkara-perkara sensitif tentang kehidupan pribadi, tentang keluarga, tentang rakan, saudara mara dan sebagainya. Malah ada yang lebih berani memberikan tulisan ataupun ulasan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang bersalahan dengan undang-undang negara. Tak heranlah ramai yang sudah kena tangkap dan kena dakwa.
Saya pernah menulis karya kreatif. Saya ingin menunjuk salah sebuah daripada buku, iaitu Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, yang merupakan antologi teks komponen sastra dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Saya fikir ramai mahasiswa pernah melihat buku ini, terutama pelajar yang mengambil SPM daripada tahun 2015 hingga 2019. Hal ini disebabkan oleh di dalam buku ini sebenarnya terdapat sebuah cerpen, iaitu Jaket Kulit Kijang dari Istanbul yang saya tulis. Saya mendapat idea untuk menulis karya itu selepas pulang daripada perjalanan ke Turki. Saya juga pernah menulis satu lagi kisah perjalanan saya atau pengalaman kerohanian saya selepas pulang daripada haji tahun 2011, iaitu dalam sebuah buku yang saya namakan Kita Hanya Tetamu. Kalau saya tanyakan kepada pendengar, berapa ramaikah yang pernah mengerjakan haji? Jawapannya sangat ramai. Tapi kalau saya tanyakan berapa ramaikah yang menulis buku tentang pengalaman haji, saya percaya jawapannya sangatlah sedikit. Mungkin saya termasuk dalam kumpulan yang sedikit itu. Ini bukanlah fakta yang ingin saya banggakan. Saya cuma ingin nyatakan bahawa pengalaman juga boleh dijadikan asas atau bahan atau bumbu untuk kita menulis buku. Barangkali mahasiswa ataupun para pendengar boleh menulis tentang kisah kehidupan mereka dengan niat yang baik, iaitu agar orang lain dapat menjadikan pengalaman itu sebagai panduan. Saya sendiri menulis buku Kita Hanya Tetamu ini adalah dengan niat sebagai satu kenang-kenangan dan juga panduan kepada bakal jemaah haji, terutamanya jemaah haji wanita, berkaitan cara menjalani hidup selama menjadi tetamu Allah. Hal ini disebabkan oleh sebelum saya mengerjakan haji, apabila saya bertanya contohnya soalan yang mudah, berapa helai pakaian yang sesuai dibawa ketika menunaikan haji selama 42 hari itu? Ramai yang memberi jawapan pelbagai. Mereka pernah pergi haji akan kata, bawalah 3 helai pun cukup, boleh beli banyak lagi baju yang dijual di sana. Ada yang kata 7 helai pun cukup, ada yang kata 12 helai pun cukup. Tapi apabila saya pergi di sana, saya dapati bahawa terdapat jumlah-jumlah yang tertentu yang lebih sesuai berdasarkan pengalaman saya. Maka perkara inilah saya kongsikan supaya mudah-mudahan jemaah haji mudah untuk mengemas bagasi mereka untuk melalui hidup selama lebih kurang 40 hari lebih ketika mengerjakan haji. Bagaimanakah cara menulis buku? Tentu sahaja ia memerlukan perkakas tulis. Perkakas tulis bukan sekadar pen, tetapi perkakas menulis bukan juga sekadar kertas. Perkakas menulis lebih daripada itu, iaitu idea atau bahan yang ingin dibancuhkan. Dan saya berani mengatakan bahawa yang menjadi perkara paling penting dalam penulisan adalah bagaimana kita membahagikan masa. Dan kalau ditanyakan kepada orang, adakah mereka berniat menulis? Ini juga adalah satu perkara lain. Jawapannya mungkin ya, mungkin tidak. Kerana saya sangat percaya bahawa sesiapa sahaja boleh menggerakkan pen di tangan untuk menulis di atas kertas, andai kata memang sudah ada niat untuk menulis. Saya ingin berpesan kepada para pendengar, sekiranya berpeluang menulis, maka tulislah yang baik-baik. Kesannya sangat besar. Bahan bacaan yang dibaca boleh mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Apa juga yang dibaca sekiranya membawa kebaikan, orang yang menulis mendapat pahala. Apa juga yang dibaca sekiranya membawa pengaruh keburukan, orang yang menulis mendapat dosa. Situasi sekarang adalah ramai sangat yang minat menjadi penulis. Penulis di laman cyber. Ada juga yang tidak berminat menulis, tapi sangat minat menjadi yang pertama menyebarkan apa sahaja yang dibaca. Penyebaran itu tidak dikaji dengan teliti dan tidak dipeduli akan kesan buruk yang menanti. Dan sehubungan dengan itu, saya ingin menegur sikap orang seperti ini dengan sajak saya yang bertajuk Sentiasa Ingin Jadi Yang Pertama. Izinkan saya membaca sajak tersebut. Pagi-pagi lagi kau mengirimkan cerita produk buatan itu haram dan perlu dipulaukan. Kemudian kau tambah pula kisah orang kafir sudah bersiap sedia mengacu senjata untuk membunuh kita. Kau bumbui dengan hadis dan fatwa. Negara ini sudah tidak selamat dan kita kena bangkit atas nama jihad. Ketika cerita itu terbukti tidak sahih, dengan selamba kau balas. Kau hanya panjangkan saja dari grup WhatsApp sebelah, seolah-olah orang lain pula yang bersalah. Tidakkah kau berasa berdosa kepada pemilik periuk nasi yang kau taburkan pasir di dalamnya? Kepada orang kafir yang kau fitnah atas nama agama?
kepada perpaduan yang kau rosakkan semau-maunya. Petang itu kau ulangi lagi, mengirim cerita yang lebih bergejala kerana kau sentiasa ingin jadi yang pertama menyebarkannya. Saya ingin menyentuh juga tentang sejarah pembakaran buku. Buku jika dilihat luarannya secara fizikalnya tidak membahayakan. Ini adalah buku yang paling tebal yang ada di rumah saya. Tebalnya lebih daripada 1000 muka surat. Kalau kita lihat buku, memang lazimnya diperbuat daripada kertas, tak tajam. Mudah kata, sukan menggunakan buku sebagai senjata. Walaupun buku ini seberat 1000 muka surat, kilogramnya saya tak timbangnya, ia bukannya boleh digunakan untuk menyerang atau mempertahankan diri. Tetapi apakah yang lebih ditakuti dalam sebuah buku? Yang ditakuti adalah idea yang terkandung di dalamnya. Justru tidak hairanlah dalam sejarah terdapat peristiwa berkaitan pembakaran buku. Contohnya, perpustakaan Baitul Hikmah milik Kerajaan Abbasiyah telah musnah pada tahun 1258. Kerana apa? Kerana ketika itu orang-orang Mongol telah melaksanakan pembunuhan, penyembelihan yang tiada tolak bandingnya dan juga telah membakar buku-buku ilmu yang menjadi kebanggaan. Perbuatan ini telah dilakukan oleh Hulagu Khan. Tentera Mongol menghancurkan peradaban dan pusaka warisan. Diangkutnya kitab-kitab yang dikarang ilmuwan, dicampakkannya ke sungai Dajlah sehingga air sungai menjadi kehitaman. Karya-karya ilmuwan Islam yang berharga hangus, tidak terselamat dan mungkin sudah dilupakan umat. Ini adalah peristiwa yang sangat merugikan. Kerajaan Nazi Jerman mengulangi sekali lagi kesilapan umat terdahulu dengan membakar buku di khalayak umum. Pada tahun 1933 di Berlin, hampir 20,000 buku dibakar oleh sekumpulan pelajar yang terpengaruh dengan ideologi Nazi berkaitan dengan University of Berlin. Antara karya yang dibakar ialah karya Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Marx dan H.G. Wells. Pada hujung Februari 2015, kejahilan ala Nazi berulang di Iraq. 8,000 manuskrip daripada perpustakaan Mosul dibakar tentera ISIS dengan alasan ia mensyirikkan Allah. Antara yang dimusnahkan ialah manuskrip abad ke-18, buku-buku era Utsmaniyah dan surat khabar Iraq pada awal abad ke-20. UNESCO mengatakan tindakan menjarah perpustakaan Mosul sebagai one of the most devastating acts of destruction of library collections in human history. Tiada bezanya tindakan ISIS dengan tindakan Nazi dan Diego di Landa di Meksiko. Mereka bukan saja membakar manusia, mereka juga mahu membakar ilmu. Ilmu dimusnahkan kerana dianggap tiada kegunaan. Bahkan mereka menyalahgunakan nama Tuhan untuk menghalalkan cara. Alangkah besar kerugian kerana pembakaran buku. Sejarah manusia berulang dengan tragedi pembakaran buku. Apakah alasan mereka membakar buku? Antara alasan yang diberikan adalah kerana buku tersebut merupakan ancaman. Idea yang dicoret dalam buku tersebut merupakan idea-idea yang tidak disukai. Idea itu mesti dihapuskan, maka buku itu perlu dimusnahkan. Budaya membakar buku diwujudkan demi kerakusan mempertahankan kuasa. Sesungguhnya idea tidak mungkin akan mati. Bakarlah buku untuk ratusan tahun, namun idea tetap akan wujud. Ada orang yang tidak berani berdepan dengan idea yang berlainan. Idea yang menjadi ancaman, maka buku yang dihapuskan. Sepatutnya idea perlu dilawan dengan idea, hujah dilawan dengan hujah. Sebab itulah sepatutnya perdebatan dan perbahasan tentang tradisi ilmu itu perlu dipelihara sentiasa makmur berkekalan dengan menjaga adab dan tertibnya. Saya ada menulis sebuah sajak berkaitan pembakaran buku. Saya tulis selepas melawat National and University Libraries of Bosnia and Herzegovina pada 15 Disember 2017. Saya berikan tajuknya Malam Tragedi mengenang 25 dan 26 Ogos 1992. Di wilayah asing ini, batu kuburan bukan lagi bukti. Seseorang pernah hidup kemudian mati lantaran ramai yang bersemadi dalam pusara tanpa tanda. Jiwa penjara sebiar diratah api kebencian. 2 juta buku menjadi debu berterbangan. Nama bangsa dan bahasa Bosnia cuba dihumban, cuba dimenam. Mereka terlupa manusia hanya mampu membakar buku tetapi bukan ilmu. Manusia hanya boleh menggunting lidah tetapi bukan sejarah. Tersingkap hikmah pada malam tragedi. Jika ingin bangsa kekal diingati, tulislah karya menggunakan nama sebenar dan bahasa ibunda kita sendiri.
saya juga ingin menyentuh tentang kesan minat membaca kepada generasi muda. Dewasa ini, Kuala Lumpur terpilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia tahun 2020. Paling bermakna pemilihan Kuala Lumpur sebagai kota buku ini menyebabkan kedudukan Kuala Lumpur dianggap setaraf dengan kota-kota besar yang lain yang pernah dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia seperti Madrid, Iskandaria, New Delhi, Anvers, Montreal, Turin, Bogota, Amsterdam, Beirut, Buenos Aires, Yerevan, Bangkok, Port Harcourt, Incheon, Wrocław, Athens dan Sharjah sebagai pusat mempromosi buku dan membaca serta menganjurkan pelbagai aktiviti sepanjang tahun. Pemilihan Kuala Lumpur ini memberi kesan yang besar kepada semua syarikat penerbitan. Hal ini bermakna saingan dalam industri buku menjadi semakin sengit. Namun pada masa yang sama tidak dapat dinafikan ketika jumlah buku bertambah, terdapat pula lambakan buku-buku yang digelar sebagai buku indie dalam bentuk yang dinamakan sastra, iaitu novel yang pada pendapat saya tidak sesuai dibaca oleh generasi muda. Kenapa? Kerana di dalamnya terkandung bahan-bahan atau idea-idea yang dianggap bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Hal ini berlaku kerana penulis-penulis muda yang menulis novel indie terikat dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak penerbit indie. Antaranya ialah menggunakan bahasa Selangor dan celupa. Lalu lahirlah buku-buku dengan tajuk misalnya adalah Babi, buku yang bertajuk Laknat, buku yang bertajuk Sial dan sebagainya. Pada pandangan saya, buku-buku seperti ini perlu dikawal kerana walaupun ia dikatakan sebagai bahan bacaan ringan, tetapi isi kandungannya berpotensi merosakkan pemikiran generasi muda. Kenapa saya begitu bimbangkan generasi muda? Jawapannya kerana pemikiran generasi muda amat mudah dipengaruhi dengan apa saja bahan yang dibaca. Saya buktikan dengan beberapa perkara. Pertama adalah program membaca di penjara Brazil. Penghuni penjara di Brazil kebanyakannya adalah banduan muda. Dan mereka ini kebanyakannya buta huruf ataupun tidak tahu membaca. Dan ketika ditangkap, mereka melakukan pelbagai jenayah. Kerajaan Brazil telah mengumumkan bahawa setiap satu buku yang habis dibaca oleh banduan ini akan mengurangkan tempoh hukuman mereka selama 4 hari. Ini bukan satu yang mudah kerana banduan itu semuanya buta huruf. Jadi mereka perlu mengikuti kelas membaca dahulu sebelum mereka menjadi celik huruf. Sebanyak 12 karya yang ditetapkan oleh kerajaan Brazil meliputi karya sastra, falsafah, sains atau klasik dibaca dan mereka bersungguh-sungguh membacanya kerana mereka ingin mengurangkan hukuman yang dikenakan kepada mereka. Dan selepas mereka membaca dalam tempoh 4 minggu, banduan-banduan ini telah diminta untuk menulis esei bagi memenuhi syarat untuk mengurangkan tempoh tahanan, iaitu satu buku dapat mengurangkan tempoh hukuman selama 4 hari. Mereka mesti menulis apa yang mereka faham tentang buku yang mereka baca dengan menggunakan perenggan yang betul, bebas daripada sebarang kesilapan dan menggunakan margin atau format yang betul. Penulisan oleh setiap penghuni adalah di bawah pengawasan dan mereka mestilah menulis dengan kemas supaya senang dibaca, maknanya tulisan tangan. Penghuni yang layak untuk menyertai program yang dinamakan penembusan melalui pembacaan ini akan diputuskan oleh panel khas. Nah, ini merupakan satu program yang jelas menunjukkan bahawa golongan muda ataupun banduan muda sekiranya diberikan buku yang baik boleh mempengaruhi pemikiran mereka untuk menjadi lebih baik dan berfikiran positif. Semasa bulan kemerdekaan yang akan kita sambut, tarikhnya pada 31 Ogos, saya ingin sebut nama Rosli Dobi, seorang remaja berusia 16 tahun yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, syahid kerana membunuh Sir Duncan Stewart, Gubernur British. Keberanian Rosli datang dari sifatnya yang suka membaca. Rosli mendapat inspirasi dengan membaca buku tulisan Soekarno dan buku mengenai perjuangan rakyat Indonesia menentang penjajah Belanda. Jadi saya ingin nyatakan bahawa untuk menjadi penulis buku sebenarnya perlu ada ilmu dahulu. Dan untuk mendapat ilmu tidak dapat tidak prosesnya adalah membaca. Membaca ini tidak ada proses untuk disingkatkan atau untuk dipendekkan caranya. Siapa yang lebih banyak membaca, dia akan lebih terkehadapan daripada yang lain. Justru maktabah ataupun perpustakaan perlulah sentiasa menjadi tempat yang didampingi. Buku-buku yang baik perlulah menjadi bahan rujukan. Dan para penulis muda terutamanya perlu juga mengambil tahu tentang warta kerajaan mengikut Seksyen 7
Ceraian 1 dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta 301. Jika berpeluang membaca buku, apakah yang akan menjadi buku idaman yang pelajar ingin baca? Jika ingin menulis buku satu hari nanti, buku apa agaknya yang ingin ditulis? Saya telah mendapat 2 soalan daripada pelajar berkaitan dengan perkongsian pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Soalan tersebut adalah, berapa lamakah masa yang doktor gunakan untuk mengarang sesebuah buku? Baik, jawapan ni agak panjang, ya. Okey, saya tunjukkan di sini adalah proses saya menulis sebuah bahan. Kalau melihat di sini, nampak ketebalannya, ya. Ini adalah bahan yang tebalnya hampir 300 muka surat yang saya cetak, ya. Boleh nampak tajuknya adalah buku sebab saya menulis tentang cerita yang berkaitan dengan perasaan yang terbuku. Ini adalah cetakan pertama yang saya buat. Saya bindingkan dan tempoh ini mengambil masa lebih kurang 45 hari untuk menulis segala idea, ya. Dan lepas dibetulkan ini, dan pada akhirnya selepas saya berpuas hati, saya cetak sekali lagi dengan ada ilustrasi. Ini bentuknya masih lagi tebalnya hampir sama, iaitu 300 muka surat, ya. Dan proses ini pula mengambil masa keseluruhannya adalah selama 3 bulan. Yang saya tulis tu adalah sebuah cerita. Ini bukan karya ilmiah. Sebab saya tidak berminat untuk menulis sebuah karya hanya semata-mata berdasarkan angan-angan. Saya suka menulis karya ilmiah yang mempunyai latar belakang ilmu pengetahuan, idea yang kukuh, kerana saya percaya apa juga bahan yang ditulis sepatutnya boleh memberi mesej dan pengajaran kepada para pembaca. Lama untuk menulis sebuah karya itu sebenarnya berkaitan dengan bahan yang diperlukan untuk membancuh idea di dalam sebuah karya. Sebenarnya penulisan bukanlah masa yang singkat untuk menulisnya, tapi perlukan ketelitian dalam pelbagai perkara, kerana yang penting di atas apa juga penulisan yang dihasilkan adalah sifat bertanggungjawab. Kemudian soalan yang kedua yang saya terima adalah, mengapakah ramai dalam kalangan masyarakat lebih menyukai buku tentang cinta dan hiburan berbanding buku ilmiah dan sejarah? Okey, ini mungkin masyarakat yang dimaksudkan di sini masyarakat muda lah ataupun masyarakat remaja, ya. Lebih menyukai buku tentang cinta dan hiburan. Jawapannya mudah saja, kerana buku tentang cinta dan hiburan ni biasanya buku yang tak ada kaitan dengan peperiksaan. Buku-buku yang dibaca semasa santai saja dan isinya tidak berat. Tapi apa saja buku, apabila dikaitkan dengan peperiksaan, maka dia akan menjadi satu yang serius. Sebab cara pemikiran akan berubah, bahawa perlu faham, perlu tahu, kerana apa yang dibaca itu akan dinilai. Tetapi sekiranya bahan ilmiah dan bahan sejarah ditulis dengan cara yang mudah, saya fikir ini juga akan menyebabkan ramai golongan muda akan memilihnya. Saya ingin tunjukkan satu buku. Ini tajuknya Siput yang Mengubah Sejarah, terbitan Masrid Sendirian Berhad. Di dalamnya terdapat banyak kisah-kisah sejarah yang menarik dan bagus, tetapi penyampaiannya adalah secara mudah. Jadi ini menyebabkan saya fikir sesiapa pun boleh membacanya. Jadi jawapan saya adalah, permudahkanlah cara penulisan supaya lebih mudah untuk sampai apa yang ditulis itu ke hati pihak pembaca. Begitu juga contohnya, sebab tu saya menulis buku Kita Hanya Tetamu. Saya beranggapan bahawa yang membaca buku ini adalah pelbagai lapisan masyarakat, daripada yang berpendidikan sekolah menengah hinggalah kepada yang berpendidikan tinggi. Jadi saya seharusnya mengambil yang paling mudah sekali, iaitu membolehkan bahan bacaan ini diterima dan dihadam dalam segenap lapisan peringkat masyarakat. Saya fikir ini sahaja perkongsian saya pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini memberi pengetahuan ataupun menyuntik kesedaran kepada diri pelajar. Saya akhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga perkongsian tadi dapat membantu dan semoga majlis ilmu ini diberkati Allah
Sekiranya terdapat sebarang kelemahan, itu adalah perkara yang saya perlu perbaiki. Dan sekiranya terdapat sebarang kebenaran atau kesedaran, itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.